Ketika bintangnya sedang bergemerlapan, seniwati Rosnani Jamil sering digosip, antaranya dengan ketua pengarang akhbar, penulis terkenal dan pelakon popular. Namun cinta dengan seorang kerabat diraja adalah yang paling panas, hubungan mereka memang serius. Malah putera itu pernah menghantar wakil bertemu Uda, Zainuddin, abang sulung Rosnani, namun lamaran itu ditolak dengan baik. Bagaimanapun, kata Rosnani, tolakan itu tidak menamatkan hubungan kami, malah dia semakin berani menunjukkan keikhlasannya untuk memperisterikan saya. Dia mengundang saya melawat negerinya. Kedatangan kami disambut dengan mesra dan meriah sekali, terasa diri bagaikan seorang puteri. Saya menjadi tetamu istimewanya selama seminggu. Layanan baik dan mesra dari keluarganya itu menyentuh hati saya, terutama apabila Raja Permaisuri berkenan menjemput saya menghadap baginda. Baru saya tahu putera itu bergelar Raja Muda. Anak saudara Permaisuri, dia menjawat jawatan pemangku Tuanku Sultan yang ketika itu berada di luar negara bagi mendapatkan rawatan kesihatan. Dalam pertemuan itu saya turut dihadiahkan sepersalinan lengkap baju songket, barang hiasan emas seperti cincin, loket, subang dan gelang bertatahkan permata zamrud. Saya turut menerima tas tangan warna hijau berjenama terkenal dan sepasang kasut baldu merah bersulam benang emas. Saya difahamkan hadiah-hadiah yang diberikan itu membawa makna. Saya sudah diterima menjadi ahli keluarga diraja sebagai isteri ketiganya. Tengku Muda juga menyuarakan lagi hasrat hatinya, ingin memperisterikan saya. Baginda menyatakan hasratnya itu secara terbuka kepada semua pembesar negeri, memandangkan saya seorang pelakon yang dikenali ketika itu, jadi di setiap kampung yang disinggahi saya akan diserbu oleh peminat. Sehinggalah baginda menghantar wakilnya sekali lagi, untuk bertemu Uda bagi menyatakan hasratnya memperisterikan saya. Namun Uda tetap dengan pendiriannya menolak pinangan itu. Sudah tersurat saya tidak ditakdirkan untuk tinggal di istana, saya pula tidak pernah mempersoalkan tindakan Uda. Saya tahu Uda lebih mengerti dan melakukan yang terbaik untuk saya. Secara rasminya berakhirlah cinta saya dengan putera raja itu. Saya kembali kepada pekerjaan sebagai bintang filem. Kisah ini dipetik daripada buku sumbang kasih primadona Datuk Rosnani Jamil. Datuk Hajah Rosnani Jamil dilahirkan pada 20 Januari 1936 di Kampung Sungai Geringging, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Keluarganya melarikan diri ke Singapura ketika Perang Dunia II meletus. Lupa Daratan, 1952, merupakan filem pertama lakonan beliau. Selepas diperkenalkan oleh pengarah, L. Krishnan, sejak itu, Rosnani terus laris melalui filem-filem terbitan Shaw Brothers dan Cathay Keris Film Productions. Kejatuhan industri filem Melayu di Singapura menyebabkan Rosnani sekeluarga berhijrah ke Setapak, Kuala Lumpur pada 1967 dan meneruskan kerjaya lakonannya bersama Merdeka Studio, Hulu Klang. Selain itu Rosnani meminjamkan suara untuk filem dan drama terbitan Jepun serta Hong Kong atas inisiatifnya sendiri. Rosnani melanjutkan pengajian dalam bidang perfilman di London pada 1970 selama 2 tahun. Rosnani mendirikan rumah tangga dengan pengarah, pelakon dan penulis lirik terkenal, Jamil Sulong, pada 12 November 1953. Pada 1985, Rosnani menubuhkan syarikat sendiri, RJ Film dan menerbit serta mengarahkan filem Mawar Merah, lakonan Raja Emma dan Mustafa Noor. Mawar Merah diiktiraf juri dalam Festival Filem Malaysia FFM, menerusi beberapa kategori lakonan dan teknikal. Seniwati Rosnani bersara daripada dunia perfilman selepas filem. Arahannya, Mawar Putih ditayangkan di Pawagam pada 2016. Walaupun saya cumalah tengok movie hitam putih ketika itu, akan tetapi pelakon Rosnani Jamil ini memang cantik di zaman kegemilangannya. Maka tak salahlah beliau jadi taruhan kepada mata-mata yang memandang, termasuklah mata anak saudara Sultan dan mata Jamil Sulong dan jejaka di luar sana.
Sesiapa yang dapat memiliki jelitawan Rosnani Jamil, mereka adalah orang yang bertuah, sebab dia memang seorang yang cantik serta sopan bila berkata-kata, pendek kata bertuah lah. Penolakan Uda iaitu abang kandung Seniwati Rosnani terhadap peminangan orang istana itu dikira sangat bijak kerana dia inginkan adiknya hidup bahagia seperti orang biasa di lingkungan mereka. Primadona ini dikenali sebagai seorang pelakon menerusi lakonan pertamanya dalam filem Lupa Daratan yang diterbitkan pada tahun 1952. Filem arahan Tan Sri L. Krishnan itu berjaya meletakkan namanya sebagai pelakon filem apabila pengarah S. Ramanathan menyungkil bakat lakonan berkesannya dalam filem Sedarah di samping beberapa pelakon lain antaranya P. Ramlee, Haji Mahadi, Siti Tanjung Perak, Saadiah, Malik Sultan Muda dan ramai lagi figura hebat di sebalik nama Rosnani Jamil menjadikan dirinya antara seniwati tersohor era studio Jalan Ampas, Singapura apabila beliau terlibat hampir 46 buah filem sehingga dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-5, 1984. Mawar Merah, Antara Dua Hati Memori, Amelia, Bicara Hati, dan Mawar Putih, Cinta Rimba, hadis riwayat antara 8 buah filem sentuhannya dalam industri perfilman tanah air. Filem Mawar Merah, yang diarahkan buat pertama kalinya, memenangi beberapa anugerah iaitu pelakon lelaki terbaik, Mustafa Noor, bintang harapan pelakon 90-an, Raja Emma, skrip dan lakon layar terbaik, Rosnani Jamil, di Festival Filem Malaysia ke-7, 1987 yang diadakan di Bandar Melaka. Mawar Putih yang diarahkannya pada tahun 2016 merupakan filem sentuhannya yang terbaharu selepas 12 tahun tidak mengarah filem. Mawar Putih adalah pengabdian dirinya terhadap sinema Melayu di mana corak pengarahan dan sentuhannya adalah sama seolah-olah filem tersebut dibikin pada era 80-an. Dalam usia 88 tahun, segala keringat dan baktinya untuk sinema Melayu terus akan mekar bagaikan sekuntum bunga yang kembang, tidak akan layu, terbang tinggi di awan dan terus gemilang selamanya. Primadona Rosnani Jamil, primadona unggul filem Melayu klasik, dan seniwati hebat yang tidak pernah luntur bakat seninya, walaupun di lambung ombak sekalipun. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan bahagia hendaknya. Sekuntum bunga di taman yang dipuja. Tiada gantinya walaupun sedetik cuma. Katanya lagi sebenarnya, filem Mawar Putih ini bukan sekadar naskah penghargaan untuk arwah suami yang meninggal dunia 2 tahun lalu, iaitu arwah Jamil Sulong, malah ia menjadi tanda perpisahan dengan dunia seni. Selepas tayangan, ini berjaya saya harap filem yang mengambil latar kampung kelahiran saya, Padang itu juga dapat dikongsi pula dengan penonton di Indonesia. Usai urusan tayangan, baharu saya fikir rehat. Anak saya pun ada yang tinggal di Amerika Syarikat, AS, dan kebanyakan anak-anaknya hampir semuanya menetap di luar negara. Manakala cucu-cucunya pula di London. Jadi ada kelapangan saya mahu ke sana, berjalan-jalan dan menghirup udara segar. Selain itu, saudara mara juga ramai di Singapura. Selepas ini pun, saya tidak mungkin berlakon lagi, disebabkan faktor kesihatan dan usia yang tidak mengizinkan katanya, selepas tayangan Mawar Putih. Ini memenuhi impian Rosnani untuk melihat Mawar Putih menembusi pasaran seberang. Selepas 6 dekad mengabdikan diri dalam dunia seni, seniwati Datuk Rosnani Jamil, 80, mengumumkan bersara selepas filem terakhir garapannya, Mawar Putih ditayangkan di Pawagam pada 18 Ogos ini. Rosnani yang juga penerbit dan pengarah terkenal berkata, dia mahu meluangkan masa bersama keluarga dan melawat negara orang selepas meninggalkan dunia seni. Pada usia ini, anak-anak meminta saya berjanji itu saja. Untuk pengetahuan penggemar filem klasik 50-an, Datuk Datin Haji H. Rosnani Jamil merupakan seorang pelakon dan pengarah filem Melayu. Dilahirkan pada 20 Januari 1936. Rosnani Jamil dilahirkan di Kampung Sungai Geringiang, Padang, Sumatera, Indonesia. Keluarganya melarikan diri ke Singapura ketika Perang Dunia II meletus, disebabkan tiada tempat perteduhan. Pelakon muda,
Nur Fazura, Zizi Izzeti dan beberapa artis lain merupakan salah seorang anak didiknya yang kini hampir kesemuanya berjaya dalam dunia perfilman dan industri seni.